إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang hadirin Jumaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, pertama kali saya wasiat kepada diri saya sendiri dan kepada ahli salatul Jumaah yang dimuliai oleh Allah Ta'ala sekalian, sama-samalah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan arti kata kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang dan kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Ini adalah salah satu daripada takwa kepada Allah Ta'ala. Sidang hadirin Jumaah yang dirahmati sekalian, baru seminggu lebih-lebih kita sudah tunai satu fardu yang difardu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu fardu siam. Yang mana fardu siam diperintah pada tahun 2 Hijrah, setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula puasa fardu pertama kali, maka Allah Ta'ala perintah pula satu peristiwa, satu headkan dinamakan peperangan Badar. Maka umat Islam, hal keadaan mereka puasa pada waktu pagi, mereka berjihad pada jalan Allah pada waktu pagi. Dalam hal keadaan mereka berpuasa, tak makan dan tak minum. Ini umat Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana mereka dapat kemenangan dalam peperangan Badar, umat Islam daripada Badar kepada Madinah Al-Munawwarah, selalu ahli Madinah, mereka terima ahli peperangan Badar bersama Rasulullah dengan menalu-alu tala'al badru alaina. Ini kehebatan umat Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, pada tahun 3 Hijrah, selepas daripada peperangan Badar, oleh kerana musyrikin rasa dendam dengan umat Islam, terpaksa Abu Sufyan perakat kepada kaum musyrikin dan Quraisy, siapa yang nak angkat tangan untuk nak bunuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami akan bagi hadiah 1000 ekor unta bersama duit harganya 500,000 dinar. Allahu akbar walillahil hamd. Para musyrikin yang berada di kota Mekah rasa semangat untuk nak dapat hadiah daripada Abu Sufyan. Mereka keluar daripada kota Mekah lebih daripada 3,000 umat musyrikin. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, pada tahun 3 Hijrah, selepas daripada bulan Ramadan, selepas daripada umat Islam di kota Madinah mereka berpuasa macam kita puasa baru 2 minggu yang lepas, tetapi berlaku pula satu peristiwa pada tahun 3 Hijrah dinamakan peperangan Uhud, yang berlaku pada 15 bulan Syawal. Yang mana pada hari ini kita berada pada 8 bulan Syawal, tetapi tak berapa lama lagi boleh kita nak mengingati dalam peperangan Uhud. Tetapi alangkah sedihnya, umat Islam dah dilupa. Umat Islam tak dicerita kepada anak dan isteri setelah mana pernah berlaku peperangan Uhud. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, mari kita sama-sama untuk dengar
peristiwa yang berlaku pada bulan Syawal, yang mana pada hari ini kita masih berada dalam bulan Syawal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu semangat untuk nak jihad. Peperangan pada kali ini dinamakan peperangan Uhud. Yang mana mereka yang pernah pergi Madinah Al-Munawwarah boleh nampak di antaranya Bukit Uhud. Bukit Uhud lebih kurang 8 km, 4 km. Tengok sebelah belakang Bukit Uhud. Maka setelah mana Rasulullah SAW berada di Madinah, dapat berita bahawasanya musyrikin akan buat serai di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW selalu buat sedia untuk mesyuarat di antara para sahabat. Panggil di antara sahabat, mari kita syuarat. Macam mana kita nak rapmu terhadap headkan yang nak berlaku tak berapa lama. Maka sahabat radhiyallahu anhum bagi pengasyarah, ya Rasulullah, kita keluar daripada bumi Madinah. Kita tak boleh nak buat peperangan ni di bumi Madinah. Jikalaulah musyrikin dia datang daripada Mekah masuk di Madinah, akan musnahkan bumi Madinah, akan rusak bumi Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW dia nampak kata kita kena buat perang ni di Madinah Al-Munawwarah. Tapi walau bagaimanapun fikiran Rasulullah SAW, Rasulullah kata nak buat di Madinah, tetapi Rasulullah terima pengusyuran daripada sahabat. Di sini kita boleh satu ajaran Rasulullah SAW, walaupun dia sebagai punam hak dunia, tetapi dia terima fikiran daripada puna, iaitu sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, setelah mana sahabat radhiyallahu anhum mereka setuju untuk nak buat peperangan di bumi Uhud, maka Rasulullah SAW masuk dalam rumah, pakai baju besi, keluar daripada rumah. Sahabat rasa pelik, ya Rasulullah, macam mana mu nak tubik jihad fi sabilillah, sedekah merayak kata mu nak buat jihad pada kali ini di bumi Madinah. Tetapi Rasulullah kata, mana-mana Nabi, jikalaulah dipakaikan alat senjata, baju besi, topi besi, nescaya kami tak cabut kecuali Allah Ta'ala diperintah sesiapa yang dapat kemenangan dan Allah. Rasulullah bersama sahabat selepas daripada salatul Jumaat, lepas asar, Rasulullah berhimpun sahabat 1000 orang sahabat. 1000 sahabat yang mereka nak jihad fi sabilillah, yang mereka nak mengangkatkan kalimatullahi hiyal ulia. 1000 sahabat mereka rasa semangat pergi dengan ramai-ramai. Siapa tengah jalan, diminta izin oleh seorang lelaki yang dinama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana Allah Ta'ala dicatatkan di dalam hati Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai ketua munafik. Sebagai orang yang munafik, hati mereka kata nak pergi perang, tetapi diri mereka, macam mana kita nak pergi perang jikalaulah kita buat jihad pada kali ini, anak kita akan jadi yatim dan juga isteri kita akan jadi janda. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, itu jihad fi sabilillah, nak keluar fikir kepada harta. Tetapi kita pada hari ini nak keluar salatul jamaah 5 waktu, kita tak pernah. Sebab tu para hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala dicatatkan kita bukan sebagai mereka yang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka setelah mana Rasulullah sampai ke Uhud, Rasulullah selalu buat pen yutasat, suruh 50 sahabat di atas bukit Ainain, ataupun diterkenal pada masa sekarang dinamakan Jabal Rumat, bukit pemanah. Setelah mana Rasulullah disuruh 50 pemanah di atas bukit rumah, dan Rasulullah wasiat, kalau kamu nampak jenazah Rasulullah dipatuk oleh burung, jangan sama sekali kamu turun daripada bukit rumah. Abdullah bin Jubair sebagai ketua di dalam pemanah 50 pemanah. Maka 950, 300 orang kelik kepada Madinah Al-Munawwarah oleh kerana ditipu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka akhirnya para hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, 950 dengan 50 yang teguh dengan agama Allah Ta'ala, nak jihad untuk nak mengangkatkan kalimatullahi hiyal ulia. Di antaranya Sayyidina Hamzah, bapa saudara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair,
sebagai duta yang pertama di dalam Islam. Dan juga beberapa sahabat pemuda sehingga Amr bin Jamuh sebagai seorang sahabat yang kaki tepak, seorang sahabat yang lemah. Kalau rakyat kepada Abdullah bin Jumuh gak macam mana nak pergi perang, kaki tepak, kaki Allahu Akbar. Tetapi minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami nak pergi perang. Anak muda minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami nak pergi bersama kamu, nak pergi bantu kamu dalam peperangan pada kali ini. Dan juga perempuan-perempuan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kami tak boleh pergi bedeh, tetapi kami boleh bantu di dalam sebagai payaban ataupun untuk akil air di dalam peperangan pada kali ini. Semangatnya sahabat radhiyallahu anhum. Maka setelah mana musyrikin datang daripada kota Mekah dengan 3,000 tentera. Kalau fikir dengan otak manusia, 3,000 dengan 1,000 memang Islam tak dapat kemenangan. Tetapi oleh kerana sahabat mereka selalu tanya kepada Allah Ta'ala, mata nasrullah, bilakah pertolongan daripada Allah Ta'ala? Berulang kali sahabat mata nasrullah di dalam peperangan. Maka Allah Ta'ala selalu jawab, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan kamu wahai sahabat. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah mana musyrikin datang 3,000 musyrikin, berlakunya peperangan pada kali ini. Dengan ringkasnya para hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, berlakunya peperangan pada kali ini membawa kepada Islam dapat kemenangan. Tetapi walau Islam dapat kemenangan kali yang pertama, Saidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy yang dapat perintah daripada Hindun bin Utbah. Kalaulah Wahsy boleh bunuh Saidina Hamzah, oleh kerana mereka dena di dalam peperangan Badar, kalau mu boleh bunuh Saidina Hamzah, aku akan bagi Isra' kepadamu. Maka Wahsy sanggup untuk bunuh Saidina Hamzah. Dan juga dalam peperangan ni, Mus'ab bin Umair sebagai anak jutawan, sebagai anak orang kaya, dalam peperangan ni juga dengan ringkasnya Mus'ab bin Umair, dia wajah dia dalam riwayat kata dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa kepada setelah mana musyrikin boleh bunuh Mus'ab bin Umair, boleh catah tangan kanan Mus'ab bin Umair, tangan kiri Mus'ab bin Umair, selalu musyrikin akak suara, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati. Wahai sidang hadirin Jumaah, jikalaulah Rasulullah berada pada masa kali ini, kalau kamu dengar Rasulullah dah mati, apakah rasaan kamu? Macam rasaan sahabat. Mereka risau sehingga pedang di tangan sahabat jatuh di bumi Allah Ta'ala, oleh kerana mereka takut Rasulullah mati. Ali radhiyallahu anhu selalu mengangkatkan suara, kita berperang pada kali ini bukan demi Muhammad, tetapi kita perang pada kali ini demi mengangkatkan kalimatullahi hiyal ulia. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, sahabat apabila mereka mendengar suara Saidina Ali, selalu mengangkatkan semangat untuk nak bunuhkan musyrikin sekali lagi. Tetapi alangkah sedihnya, umat Islam dah kalah dalam peperangan pada kali ini, oleh kerana 50 tentera tak ikut wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat Rasulullah, walau keadaan manapun, jangan kamu turun daripada Bukit Ainain ataupun Bukit Rumat. Tetapi Allah Ta'ala selalu turunkan ayat, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyurid. Ada di antara yang suka kepada dunia, ada yang di antara suka kepada akhirat. Sebab tu hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, soalan di dada kita, jikalaulah bangkit sebagai seorang sahabat, adakah kita nak bersama Abdullah bin Ubay bin Salul, ataupun kita nak berikut Rasulullah SAW? Dan juga dalam peperangan Uhud, memang ulama dia selalu buat khulasah, selalu buat pengajaran dalam peperangan Uhud, memang banyak perkara. Tetapi satu kisah, satu cerita seorang perempuan yang saya rasanya ramai di antaranya para orang Islam tak pernah dengar nama seorang perempuan ni. Saya wani yakin
Wani royak kata ramai di antara umat Islam tak pernah dengar seorang perempuan yang nama Nusaibah binti Ka'ab. Yang mana seorang perempuan perjuangan pada kali ini demi agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan ringkasnya saya akan cerita di dalam khutbah kita, iaitu dalam khutbah yang kedua, dengan seorang perempuan yang perjuangan mereka demi agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil Islam wal iman wa ja'ala at-taqwa tariqana ila al-jinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dah berislam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati sekalian, Nusaibah binti Ka'ab adalah seorang perempuan yang mereka pergi di dalam bai'ah bersama Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di Mekah Al-Mukarramah. Maka akhirnya setelah mana mereka dapat ajaran Islam, klik kepada Madinah, mereka selalu dakwah ban masuk ummah raya ajaran Islam. Ini nama dia Nusaibah binti Ka'ab Al-Ansari. Setelah mana Nusaibah binti Ka'ab berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengar hadis Rasulullah, belajar bersama Rasulullah, maka satu ketika umat Islam mengangkat suara hayya 'alal jihad. Nusaibah binti Ka'ab setelah mana dengar suara hayya 'alal jihad, dia kata tak dibeza di antara hayya 'alal jihad dengan hayya 'alas salah. Setelah mana dengar hayya 'alal jihad, bagi tahu kepada suami dan anak, wahai anak kami, wahai suami kami dah buat cadangan untuk nak keluar jihad bersama Rasulullah dalam peperangan Uhud. Seorang perempuan royak kat tok lelaki, abang kita nak tubik dah buat jihad pada kali ini. Maka Nusaibah binti Ka'ab, sebenarnya Nusaibah keluar dalam peperangan pada kali ini bukan untuk nak pergi berdedak, tapi pergi untuk nak bantu Rasulullah, nak bantu suami, nak bantu anak ya. Maka setelah mana sampai kepada medan peperangan, berlaku peperangan yang mana saya cerita dengan ringkasnya. Setelah mana Nusaibah binti Ka'ab pada masa itu mujur bubuhai, tengok umat Islam yang nak mati, wiai suruh minum. Maka Nusaibah binti Ka'ab setelah mana dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nusaibah mengangkat suara, wahai umat Islam, mari kamu bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu Nusaibah tahu ai jalan pergi tempat Rasulullah, tengok Rasulullah SAW, anak panah duduk panah dah, bedar duduk dekat dengan Rasulullah dah. Tapi Nusaibah binti Ka'ab pergi pada kali ini dengan tak panah pergi bedar, tak pesa pergi bedar, dengan seorang perempuan yang lemah. Tetapi setelah mana nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanah oleh para musyrikin, nampak seteru di bawah, ambil bedar dengan seteru, lawan dengan seteru untuk nak jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak dengan semaya,
nampak Nusaibah binti Ka'ab. Maka akhirnya Nusaibah binti Ka'ab dicatah di bau dia, kena parut, membawa kepada Nusaibah binti Ka'ab selok. Tak boleh bangun. Akhirnya keadaan sudah selesai. Umat Islam semua bila jenazah, ambil kamu jenazah, tanah jenazah. Maka terjumpa seorang perempuan yang nama Nusaibah binti Ka'ab. Maka pergi jumpa dengan Nusaibah binti Ka'ab, tengok nyawa masih ada. Gerak Nusaibah binti Ka'ab, maka celak mata Nusaibah binti Ka'ab. Soalan yang pertama yang Nusaibah tanya sahabat radhiyallahu anhum, adakah Rasulullah dah selamat? Adakah Rasulullah dah selamat? Maka sahabat tanya, wahai Nusaibah binti Ka'ab, kamu tak nak tanya suami kamu hok duk tidur tu ke? Kamu tak nak tanya anak kamu hok duk guling tu ke? Dia kata, kami tak pernah ingat kepada anak dan isteri, anak dan suami, tapi dalam hati kami masih ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah cerita kepada sahabat, kami setiap kali tengok ke kanan dan juga kiri, masih nampak gambar Nusaibah binti Ka'ab. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, kalau nak tanya, adakah Nusaibah binti Ka'ab adik-beradik dengan Rasulullah? Jawabnya bukan. Adakah Nusaibah binti Ka'ab adalah sepupu dengan Rasulullah? Jawabnya bukan. Tetapi apakah sebab membawa kepada Nusaibah binti Ka'ab? Soalan yang pertama kali tanya, manakah Rasulullah? Ini tanda seorang perempuan yang kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan, adakah kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya, kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang kita buat demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang kita buat untuk nak terima syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan pada hari ini kita melebihi Rasulullah. Kita buat apa yang Rasulullah tak buat. Waliyazubillahi min zalik. Bab tu hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, munasabah hari ini pada bulan Syawal, tak berapa lama, lebih kurang 5 hari lagi akan berlaku yang mana pernah berlaku dalam sejarah dinamakan peperangan Uhud yang saya cerita kepada para hadirin. Sebab tu para hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, kita pasti cerita kepada anak kita, cerita kepada isteri kita, bui dia tahu ini adalah seorang perempuan, seorang lelaki yang nak jaga agama Allah Ta'ala. Tetapi alangkah sedihnya, pada hari ini umat Islam dengan mulut dia tak rayak kata dia benci kepada Islam, tetapi dengan pakaian, dengan perbuatan dia duk tunjuk kata dia benci kepada Islam. Baik dengan pakaian yang ketat, dengan pakaian yang nampak tuksuan hak rangkai. Sebab tu hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kamu jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Pertama kali jagalah diri saya dan diri para hadirin Jumaat, dan jaga ahli keluarga kita jauh daripada api neraka. Salah satu daripadanya kita cerita sahabat yang pernah perjuangan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama sayang dan kasih kepada baginda kita. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kena curah, tak kena malam. Waktu malam doa kepada Allah Taala, ya Allah, kamu selamatlah umat kami. Allahu akbar walillahil hamd. Tetapi umat Rasulullah tak pernah selawat kepada Rasulullah. Marilah kita sama-sama selawat kepada Rasulullah SAW, yang mana Allah dan malaikat selalu selawat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu 'alaihi biha 'ashara. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahumma an khulafa'il arba' Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa manna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون